Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurniaan Allah dapat kita sama-sama pada malam ini sama-sama mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala salat maghrib berjemaah. Alhamdulillah, dengan segala kurniaan pemberian daripada Allah, kita dapat hidup pada masa ini, meneruskan kehidupan kita dengan iman dan Islam dalam hati kita, dan diberikan kudrat yang cukup untuk kita melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala kurniaan rezeki, kurniaan keluarga, anak-anak dan sebagainya. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa bersyukur dengan segala pemberian dan juga kurniaan daripada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini 17 Januari, giliran saya untuk kuliah maghrib di Surau Al-Amin, Bandar Mahkota Banting ni. Baru nak masuk bab 1. Sebelum ni mukaddimah dia saja. Hari ini baru masuk bab 1 berkenaan dengan nasihat-nasihat berkenaan dengan kematian. Nasihat-nasihat berkenaan dengan kematian. Tajuk pertamanya, larangan mahukan kematian kerana penderitaan dan kesusahan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bihi, fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khayra li wa tawaffani idza kanatil wafatu khayra li." Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, sesungguhnya janganlah setiap kamu mahukan kematian kerana adanya suatu kesusahan hidup yang menimpanya. Apabila dia memang mahukan kematian tersebut, maka hendaklah dia berkata, "Ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku." Saya baca semula dia punya terjemahan dia. Sesungguhnya janganlah setiap kamu mahukan kematian kerana adanya suatu kesusahan hidup yang menimpanya. Apabila dia memang mahukan kematian tersebut, hendaklah dia berkata, "Ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku." Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yatamannayanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umrahu illa khaira. Maksud dia, janganlah setiap kamu meminta kematian sebelum ajal menjemput kamu, kerana apabila setiap seorang kamu meninggal dunia, maka amal kebaikan kamu akan terputus. Sedangkan tujuan Allah memanjangkan usia seorang mukmin adalah menambah kebaikan mukmin itu sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la yatamannayanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu an yazdada khairan wa imma musian fala'allahu an yasta'tib. Janganlah salah seorang daripada kamu semua mengharapkan kematian, kerana jika dia adalah orang yang suka melakukan kebaikan, maka boleh jadi dia akan terus menambah kebaikan. Dan jika dia adalah seorang yang sentiasa melakukan perbuatan dosa, maka boleh sahaja dia bertaubat. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamannawul maut fa inna hawlal matla'i syadidun wa inna minas sa'adati an yatula umrul 'abdi hatta yarzuqahu Allahul inabah. Maksudnya, janganlah kamu mahukan kematian, kerana keadaan kematian itu merupakan sesuatu yang amat dahsyat. Apabila seorang hamba diberi usia panjang, Allah memberi kesempatan untuk bertaubat kepadanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir tadi hadis yang diriwayatkan daripada Bazzar. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku yang saya baca ni, kitab yang saya baca kepada tuan-tuan ni, nama dia Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Buku yang paling tidak seronok sekali. Tak seronok nak baca sebab bercakap soal mati, ya? Bercakap soal mati, terutama kalau kita ni muda lagi, hidup rasa nak mengecapi banyak lagi nikmat yang kita nak kejar. Rasa bercakap bab mati ni rasa macam tak nak lagi lah, kan? Jadi kitab ni membicarakan perihal kematian. Walaupun orang tak suka mati itu tetap akan menjelma kepada diri dia. Walaupun orang tu sangat suka kepada mati, tetapi dia tidak boleh menentukan masa mati dia. Walaupun seorang itu biasa bercakap tentang mati ataupun biasa dah dalam keadaan yang sakit, bukanlah tentu perkara itu menjadi asbab kepada dia cepat mati. Walaupun orang itu sihat walafiat, tak ada sebarang penyakit, muda jetik, taklah menjadi syarat kepada tidak berlaku kematian kepada diri dia. Jadi bab mati ni benda orang tak suka, benda orang tak suka. Sebab itulah bila berkait dengan mati, jadi benda orang tak suka ialah berperang. Sebab berperang itu menempah mati, menempah mati, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, Allah kata kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan, difardukan kepada kamu untuk pergi berperang walaupun kamu tak suka.
walaupun kamu tak suka. Jadi sebab apa tak suka perang? Sebab perang menempah kematian. Dia begitu. Tak ada dah orang kata pergi berperang orang hore, tak ada rasanya. Malaysia kita ni askar jadi pengaman je. Itu pun menangis-nangis keluarganya. Bukan pergi perang lah, pergi mengaman tempat perang lah, tapi jadi pengaman. Bukan jadi berperang tu pun menangis-nangis sebab ada juga berlaku kematian. Jadi buat mati ni tak suka. Tetapi dimulainya tajuk ini, nasihat ini dengan larangan mahukan kematian. Larangan minta mati cepat dengan sebab susah hidup. Susahnya hidup ni sehingga orang nak minta mati cepat. Ada ke? Ada lah. Sekarang ni zaman susah. Zaman Covid ni zaman susah. Covid ni bermula dalam keadaan orang tak berapa percaya dianya bahaya. Bukan kata luar negara, Malaysia kita pun mula-mula orang tak percaya Covid ni bahaya. Cuma bila melihat kepada negara China tu dah mula macam berperang dah dengan Covid, masa tu Malaysia kita masih okey lagi. Ingat lagi tahun 2020 tu, raya Cina tu masih okey lagi. Sehinggalah keluar satu artikel. Artikel tu dia kata bahaya Covid ini akan menjejaskan ekonomi, jejaskan sosial, jejaskan segala-galanya kalau tidak dikawal. Artikel tu agaknya masa tu pun orang tak pandang. Kan, apa dia ni kata gitu. Tapi hari ni terbukti bahawa serangan virus Covid ini bahaya dan menjejaskan dan menyebabkan ramai orang rasa susah. Bukan kata jauh, kita pun mungkin rasa susah. Nak kerja, ada orang yang tak boleh nak kerja, ada orang kena berhenti kerja, ada orang yang asalnya okey hidupnya, mungkin kata apa M40 jatuh taraf B40, T20 jadi turun B40. Ada. Ada orang yang kaya-raya habis harta benda kerana tak boleh nak meneruskan hidup masa Covid. Sebab itulah tuan-tuan, zaman susah ini akhirnya kalau orang yang pendek akal, sedap kata orang pendek akal, orang yang tak boleh nak adapt kesusahan itu, maka dia memilih untuk bunuh diri, gantung diri, terjun bangunan, macam-macam. Walaupun kejadian-kejadian bunuh diri ni masa sebelum Covid pun ada dah, tapi masa Covid ni tinggi. Malaysia kita pun tinggi juga kan. Sebab apa? Sebab orang tidak boleh nak menghadapi kesusahan hidup. Jadi orang ambil keputusan untuk mempercepatkan kematian. Dia berasa gitulah, padahal memang masa dia dah mati tu. Kan? Masa dia dah. Cuma dia memilih cara begitu. Kan? Jadi dalam hal ini Nabi SAW menyebut dalam beberapa hadis yang dibawa oleh pengarang kita ni, Nabi melarang kita minta untuk cepat mati kerana rasa hidup kita ni susah. Sedangkan memanglah hidup kita atas dunia ni, Nabi pernah kata dalam hadis yang lain, dunia ni penjara bagi orang yang beriman. Dunia ni penjara bagi orang beriman. Orang beriman dia akan merasa susah hidup atas dunia ni. Sebab apa? Banyaknya benda yang dia kena hidup dalam keadaan mengikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita memang hamba Allah, jadi dia kena ikut peraturan Allah. Kan? Jadi sebab itulah sebenarnya banyak benda tak boleh nak buat. Banyak benda sedap atas dunia ni yang Allah tunjuk pada manusia, tapi tak boleh buat. Sebab manusia kena hidup mengikut peraturan dia. Maka sebab itulah dikata dunia ni umpama penjara bagi orang beriman.
Jadi takkanlah dengan alasan susah hidup itu kita nak minta mati cepat. Ya? Sedangkan dalam hidup kita atau dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan kepada kita kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Kabi kushi, kabi gam. Kadang-kadang happy, kadang-kadang sedih. Tu dah rasanya tu terjemah. Kan? Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tanyalah orang Hindustan. Kabi kushi, kabi gam. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih. Jadi dengan sebab susah kita nak minta mati cepat. Sedangkan dunia ni memang susah. Hidup kita ni benda tak susah. Susah belaka tuan-tuan. Pergi kerja pun susah. Orang yang kaya tu nak boleh jadi kaya tu bukan main susah dia. Kita tengok masa dia kaya dah, jadi kita kata senangnya hidup dia. Sebelum jadi kaya tu wallah alam macam apa tunggang langgang hidup dia. Kaki ke atas, kepala ke bawah, jadi apa? Kita orang pun tak tahu. Kan? Orang tengok kadang-kadang kebahagiaan orang lain, oh dia bahagianya dia rumah dia. Orang tak tahu dah rumah dia jadi apa. Kan? Jadi sebenarnya dunia ni memang tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang bermacam-macam. Ujian duitnya, ada orang tak cukup duit, ada orang terlebih duit. Kan? Orang terlebih duit pun ada ujian juga. Orang tak cukup duit pun ada ujian juga. Ada orang ujian nak kahwin tak dapat-dapat. Ya, banyak kali putus cinta. Ya, macam lagu ni kan. Setiap kali putus cinta cari lagu hok sesuai. Kan? Ataupun orang ni ujian dia kahwin ramai, isteri banyak. Sebab apa? Tak sempat. Kadang tertukar hari. Jadi macam-macam ujian Allah bagi, tapi taklah jadi alasan kepada kita nak minta kematian itu dipercepatkan. Kenapa? Setiap ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita tu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan kita punya standard kehidupan kita atas dunia ni. Memang kita akan diuji. Ya? Memang kita akan diuji. Kalau Rasulullah itu ujiannya berat lagi daripada kita. Kita ni ujian kita setakat nak bangun sembahyang subuh, nak mari maintain, kan, nak mari maintain sembahyang berjemaah. Apa lagi? Ujian kita nak memastikan bahawa makan minum kita, keluarga kita tu hidup dalam keadaan yang Islamic compliant. Tu je. Tak ada pun cabaran yang berat-berat mana, kan? Sehingga kita rasa nak kena rasa hidup ni macam dah putus asa, tak ada apa. Kan? Mungkin kita akan sampai masa diuji berat. Kan? Macam sahabat-sahabat dan juga umat Islam yang terdahulu pernah diuji. Sehingga bila ujian beratnya mari, sehingga mereka bertanya, mana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Mana pertolongan Allah? Sebab berat sangat ujian. Ya? Mananya pertolongan Allah? Ya? Sehingga Allah jawab bahawa pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya, jadi itu di antaranya ujian yang berat dalam hidup. Nabi kata jangan minta. Tetapi kalau nak minta juga, berdoa dengan cara berlapik yang sangat baik. Macam mana? Ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu baik bagi aku, dan matikanlah aku jika mati itu lebih baik untuk aku. Tapi takut kita ni bila berdoa begitu, lepas-lepas berdoa tu Allah rasa macam baik hidup pula. Gitu. Ya. Kan main kita ni kadang-kadang masa nak sebut tu mula macam confident dah. Mari mikir tu, baik hidup lagi. Jadi takut jadi gitu. Sedangkan kematian itu benda bukan yang boleh main-main. Dan hidup ni pun bukan benda main-main juga. Ya, kita selagi mana kita hidup, kita manfaatkan masa supaya masa yang kita ada ni boleh kita gunakan sebagai masa yang kita manfaat untuk kebaikan pada diri kita. Takutnya kita jadi manusia yang rugi. Hidup lama tapi rugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu
sentiasa benar-benar berada dalam keadaan yang rugi. Ya. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman. Pertama sekali, siapa yang tak rugi? Orang yang beriman pada Allah. Bukan sekadar beriman, wa amilus salihat, buat amal soleh. Buat amal soleh. Dan berpesan-pesan kepada kebenaran, dan juga berpesan-pesan kepada kesabaran. Jadi kita ni kena cek baliklah hidup kita ni. Banyak rugi ke banyak untung ni? Kan? Make sure kita hidup dalam keadaan banyak memperoleh keuntungan. Bak mati panah lalu deh. Tak cukup suku. Kalau boleh 13, kalau boleh tu. Kena cari ekor mahal sikit apa. Kan? Ya dah bang, bila kita cakap bak mati ni berdebar, kan? Hari ni saya cocok Pfizer. Cocok tadi kan. Cocok tanya nurse cocok Pfizer ke benda ni? Pfizer tu bagi. Lepas tu lepas cocok tu turun tangga tengok video, orang kata, ada orang mati cocok begini. Hati-hati. Padahal cocok dah 2 kali sebelum ni kan. Tapi itulah. Ya, tawakal je lah. Kita dah cocok dah. Kalau tak boleh cocok, tak apa, mikir gitu kan. Lepas cocok baru mari mikir, tak apa. Jadi dalam hidup kita ni, biarlah manfaat hidup kita ni. Jangan kita hidup dengan masa yang berbaki yang Allah bagi, dan kita sedar benda tu, kita habiskan masa itu dengan benda yang rugi. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ayyuhal Walad, di antara yang disebut ialah elokkan masa dalam hidup ni buat satu benda yang sia-sia. Apa benda yang sia-sia? Benda yang pertama yang mendatangkan dosa. Itu benda yang sia-sia, datang dosa. Yang kedua, tak bagi manfaat kepada manusia. Kita pun tak dapat manfaat, orang lain pun tak dapat manfaat. Jangan buat. Buat benda rosak kan. Jadi benda tu mungkin berdosa, mungkin tak berdosa, tapi orang lain tak dapat manfaat apa pun. Tak bagi kebaikan kepada orang. Dan kita pun tak dapat kebaikan daripada perbuatan kita. Tinggalkan. Hari ni kita ujian kita berat tuan-tuan. Berat sungguh. Ujian paling besar sekali ni. Nak bagi benda apa ni? Setan gondol ni. Sungguh ni. Dia sentiasa ada perkembangan yang baik bagi diri dia lah. Dulu setakat untuk cakap telefon. Lepas tu boleh mesej. Mesej dulu kena bayar. Sekarang ni mesej free. Janji boleh curi layar orang free lalu. Kan? Tambah lagi hebat dah ni. Boleh tengok TV dah ni. Boleh tengok belakang macam-macam. Ada orang guna alasan tak mari sejid tak apa. Kuliah banyak dah ni. Kan? Ikut pandai tuan-tuan lah. Tuan-tuan pilih sendiri hak manusia kan. Tapi itu saya kata ni bahaya ni. Tak kira umur ni. Umur 7 tahun pun bahaya. Umur 100 tahun pun bahaya ni. Kan? Sebab tu kalau tuan-tuan rasa tak pandai sangat telefon, bersyukur alhamdulillah. Sebab kalau reti benar masalah juga. Kan? Jadi kita biar manfaat masa kita dengan baik. Dan kita kena faham apa? Nabi kata, kerana apabila setiap orang kamu meninggal dunia, maka amal kebaikan kamu akan terputus. Orang yang dah mati, amal kebaikan dia terputus. Dan kita ni hak masih hidup ni, Nabi kata, sedangkan tujuan Allah memanjangkan usia seorang mukmin adalah menambah kebaikan mukmin itu sendiri. Dengan masa yang masih ada ni, tambahlah kebaikan yang kita ada. Kita rasa masa kita tak panjang. Macam mana nak bagi panjang? Tengok hadis lain pula tak? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Bila mati seorang anak Adam itu, maka terputuslah segala amalan melainkan 3. Apakah 3 tu? Sedekatan jariyah. Sedekah yang berjalan-jalan. Sedekah yang sentiasa berjalan. Akaun kita sentiasa hidup. Apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan yang jadi cikgu, ramai dah cikgu ni. Yang jadi cikgu, yang jadi pensyarah, buntunglah. Hak paling mahal sekali bagi saya dah. Bagi kita perkiraan kita manusia, hak paling mahal sekali gaji di sisi Allah Ta'ala ni cikgu tadika. Hak mahal sekali. Sebab apa? Hak mengajar anak murid dia daripada kosong.
Mari anak murid bawa beg, bawa buku. Suruh tengok buku, tak kenal masuk tadika. Ada? Tapi tak tahulah, takut anak tuan-tuan jenis advance masuk tadika tu baca dahsyat dah kan. Jadi cikgu tadika ni nampak barang je, gaji pun murah je, tetapi besar pahala dia tuan-tuan. Ya, besar pahala dia. Mengajar manusia daripada kosong jadi panjang. Amalan dia. Dan kemudiannya anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kebaikan untuk mak ayah dia. Kita ni tuan-tuan, dua benda. Hak ketiga tu ada dua benda. Kita kena usaha sedaya upaya ada anak dan tarbiyah, didik anak kita jadi anak soleh. Dan bila kita tarbiyah dia jadi anak soleh, kita ajar dia berdoa untuk kebaikan diri kita. Dia gitu kan. Dua benda tu. Yang perkara yang tiga, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk mak ayah dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu amalan yang tak putus. Ya, amalan yang tak putus. Amalan lain tu boleh jadi putus. Kalau tuan-tuan dikurniakan kekayaan duit banyak, carilah sumber untuk tuan-tuan sumbangkan jadi sedekah jariah. Antara sedekah jariah yang boleh kita faham, wakaf lah. Buat wakaf, buat sekolah, buat masjid, buat surau, buat madrasah, buat kubur, kan? Buat tempat-tempat yang baik lah. Buat tak kisahlah, ambil yang baik saja. Jangan wakaf buat karaoke sudah. Itu panjang juga tu. Panjang juga cerita dalam kubur, payah. Okey. Lagi apa lagi Nabi kata? Janganlah minta kematian. Kerana jika dia adalah orang yang suka buat baik, boleh jadi dia akan terus buat baik. Dan juga boleh jadi kalau dia ni seorang yang suka buat jahat, banyak buat kejahatan, maka dengan masa yang ada itu sempat untuk dia bertaubat kepada Allah SWT. Nah, kita hak manusia ni, kita rasa kita banyak buat baik ke banyak dosa ni? Kita ni manusia, kita kena mikir kita sentiasa banyak dosa lah insya-Allah Taala. Banyak dosa kita tuan-tuan. Jadi setiap hari kena bertaubat. Paling kurang kita istighfar kepada Allah. Beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lepas sembahyang tu, kalau tuan-tuan malah nak taubat, nak wirid lain, wirid astaghfirullah tu besar tu. Allah bid'ah berlaku ni wirid-wirid istighfar. Istighfar tak bid'ah tuan-tuan. Nabi beristighfar banyak kali, berpuluh-puluh kali. Nabi hak maksum, Nabi beristighfar banyak kali. Kita ni dosa kiri kanan atas bawah ni tak nak beristighfar, rugilah kita kan. Banyakkan beristighfar. Orang tua-tua dulu dia banyak istighfar, tengok anak buah sikit berlari tu sikit, astaghfirullahalazim. Jangan astaga tuan-tuan, astaga tak dapat pahala. Kadang-kadang ada juga mak ayah model kan, anak buah sikit jatuh sikit, astaga. Astaga tak dapat apa. Istighfar tu astaghfirullahalazim boleh pahala, insya-Allah diampunkan dosa. Okey. Kemudian Nabi kata janganlah minta kematian, kerana kematian itu merupakan satu yang amat dahsyat. Ya? Kalau diberi usia yang panjang, maka sempat untuk diberikan taubat pada dia. Mati ni dahsyat tuan-tuan. Mati ni sangat dahsyat. Sehingga bicara tentang kematian, ulama mengatakan, ikut hadis kata orang yang mati ni ketika dicabut nyawanya umpama disiap-siapkan kulit daripada badannya. Kita ni kalau kerak kuku, cabut hujung kulit hujung kuku ni pun dia akan nak tubik mata dah kita ni. Nak cocok vaksin pun dia akan nak debar dah. Toh ke lagi nak cabut nyawa, masya-Allah. Berat tuan-tuan, berat. Jadi jangan main-main minta kematian. Jangan main-main minta kematian. Okey. Hakikat kematian. Para ulama menyatakan bahawa kematian bukan hanya lenyapnya seseorang dan tidak akan ada lagi kejadian selepas itu, tetapi kematian adalah terputus atau terpisahnya hubungan antara roh dengan badan, bertukar atau berpindahnya satu keadaan ke keadaan yang lain, suatu tempat ke tempat yang lain, dan
kematian itu adalah salah satu musibah paling besar, berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah. Sekejap lepas tengah dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyyati ithnani dhawa 'adlin minkum أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم الشهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Maksud dia, wahai orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah solat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu dengan berkata, demi Allah, kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia kaum kerabat, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang yang berdosa. Surah Al-Maidah ayat ke-106. Para ulama berkata, tetapi ada perkara yang lebih dahsyat daripada kematian. Kematian tu dahsyat dah. Apa yang lagi dahsyat? Dahsyatnya ialah lalai dalam menghadapi kematian. Yang lebih dahsyat, ulama kata, ialah lalai dalam menghadapi kematian, berpaling dan hanya sedikit mengingati kematian, serta meninggalkan amal soleh yang merupakan bekalan setelah kematian. Bahkan pada kematian terdapat pesanan serta pelajaran bagi orang yang berfikir. Kematian itu macam mana? Bukan sekadar lenyapnya seseorang di atas dunia ni, itu pada pandangan mata kasar sahaja. Tetapi ialah mati itu, dalam arti kata mati ialah terputusnya hubungan antara roh dengan jasad. Kita ni hidup ni boleh gerak, mata boleh kelip, tangan boleh akak, kaki boleh berjalan, makan kita dengan mulut segar ni sebab roh kita sihat, tak ada masalah apa. Roh kita ada. Orang yang tak ada roh, akak jari pun tak boleh, tak boleh gerak apa dah. Terputus antara roh dengan jasad. Dan roh itu akan ke mana? Berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Roh tu akan berpindah tempat, dan daripada dalam jasad manusia dia akan pergi ke tempat lain selepas dia mati. Mati itu istilahnya macam mana pula? Mati itu atas dunia. Atas dunia ni mati. Maksudnya mati daripada kehidupan di atas dunia, dan akan meneruskan kehidupan yang seterusnya. Roh tu akan terus hidup di alam yang seterusnya. Lepas kita akan dikuburkan, alam kubur lah, sehinggalah pergi ke alam akhirat, yang mana tempat itu akan dihisap manusia, sama ada dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun akan dihukum. Roh ni perjalanan ni panjang lagi. Cuma manusia ni atas dunia ni kehidupan dia setakat itu saja. Okey. Jadi kematian ini ialah musibah paling besar dalam hidup manusia. Sebab apa dia paling besar? Sebab musibah kematian inilah musibah yang tidak boleh nak patah balik. Ada tak orang mati hidup semula? Tak ada. Kecuali Nabi Nabi apa? Hidup, mati dah hidup balik. Nabi Idris. Tak? Sebab dia minta nak merasa mati itu macam mana, maka dia diberi rasa mati. Maka lepas tu dia hidup semula. Allah, kita nak kata betapa dahsyatnya rasa kematian. Jadi memang mati ni musibah dia. Dah mati tak boleh nak patah balik.
Sebab tu orang kita tak boleh main-main dengan benda nyawa. Tak boleh nak main acah-acah. Main acah-acah tikam, tak boleh. Main acah-acah nak tembak, tak boleh. Sebab mati tu, dah mati tak ada lah. Tak boleh. Kita mengajar anak kita daripada dia kecil lagi tentang bahaya kematian. Jangan main api, jangan main tu, jangan main benda tajam. Sebab apa? Benda tu kalau berlaku, dia akan stop situ, habis. Teruskan dengan orang yang masih hidup, teruskan kehidupan. Yang dah mati, stop situ saja. Kan? Sebab itulah dalam hidup ni manfaatkan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kematian ni kita tak tahu mati bila. Tuan-tuan yang hidup dah hidup sampai pencen ni, ataupun umur pencen, umur belum pencen, dekat-dekat nak pencen, adakah tuan-tuan tahu yang tuan-tuan akan hidup sampai hari ni? Tuan-tuan pun tak tahu. Dan mungkin dalam hidup tuan-tuan pun mungkin pernah mengalami saat-saat yang hampir-hampir dengan kematian, tapi tak mati-mati lagi. Gitu. Hanya ada saudara dulu belah rumah saya, bila tanya, umur dia tua dah hidup. Dulu macam nak mati dah, umur saya kata. Dulu sakit macam nak mati dah, tak mati lagi, baru mati. Gitu. Kita tengok orang, Masya Allah, pergi ziarah orang, keadaan dia teruk dah ni. Ingat mati dah, tak mati lagi. Hak kita member kita ngetes sekali baru pagi tadi, sihat lagi ni, minum kopi 2 cawan banyak. Dengar hari mati dah. Ada tak? Ada. Sebab apa? Tak ada orang boleh tahu kematian tu macam mana. Cumanya hak lebih dahsyat lagi, pengarang ni kata, ialah orang yang lalai dalam menghadapi kematian. Tanda-tanda mati. Dahsyat bunyi nak sebuti ni. Dulu bunyi rasa jarak-jarak juga. Ni macam betilah gitu. Dahsyat ni. Sabar dulu, kata sikit lagi. Hak dahsyatnya ialah orang yang lalai dalam menghadapi kematian. Antara dalam hidup kita lah, apa tanda-tanda kematian yang Allah Ta'ala bagi? Apa tanda-tanda kematian? Kadang-kadang Allah bagi tanda kita sakit je. Demam sikit pun sakit dah tu. Mari penyakit yang agak kekal lama sikit, penyakit kecil manis, darah tinggi, sakit jantung, sakit apa lagi? Banyaknya penyakit. Bermulanya kita bawa bekas isi obat tu, maknanya Allah dah pesan pada kita bab kematian. Dah mula kita ada beg isi obat, anak kita tolong monitor, makan lagi obat ni. Ataupun orang rumah pesan, ni abang makan obat lagi pagi ni. Kena makan ubat sebelum minum air tu, kena makan dah ubat setir. Kalau ada tu, itu adalah pesanan awal tentang kematian. Ada orang daripada kecil lagi, daripada kecil lagi Allah dah bagi dia kena makan ubat. Ada? Jadi daripada awal dah Allah dah pesan dah. Orang yang jenis makan ubat ni setiap hari ni, anytime je. Anytime je. Jadi kita kena beringat. Kalau hak tu pun Allah pesan dah kita buat tak ingat lagi, duduk kelek bekas ubat tu pergi disko lagi, buat nanang. Itu kira legend. Legend. Yakin benar hidup 100 tahun. Sebab apa? Dah sampai tahap tu, dah ingat lagi berat. Dah diberi sakit yang berat, tak boleh bangun, tak sedar lagi, berat. Tapi hak sedih sekali kita ni, orang kita. Tapi sekarang ni macam dah kurang sikit lah. Tempat orang paling culas semayang kat mana? Tempat orang sakit, hospital. Tahu tak? Ramai orang tak semayang di hospital. Di luar hospital dia semayang, tapi sebab masuk hospital tak semayang. Apa nak semayang makcik? Payah semayang mana ni. Dengan beg kecil ni nak semayang ke mana? Dengan wayar seranggoh ni nak semayang macam mana? Kan? Jadi tak semayang di hospital. Di rumah rajin, berjemaah tak tinggal, jadi imam lagi, tapi masuk hospital tak semayang. Sebab ada otis semayang di hospital. Tapi alhamdulillah, orang kita hari ni ramai dah. Ramai dah. Kalau dulu saya ingat lagi, masa saya kecil-kecil dulu, saya pernah jagalah ada orang sakit ni. Bila orang semayang je, orang semua tengok, semayang dia. Macam pelik semayang tu. Padahal semayang di hospital, tak katil semayang.
macam pelik semayang di hospital. Tapi ni alhamdulillah orang ada kesedaran. Dan kalau ada saudara mara kita masuk hospital, bila kita pergi ziarah dia, ziarah sakit tu, antara soalan yang kita patut tanya dia, dah semayang lagu mana? Tanya semayang tu macam mana? Kan, sebab apa tuan-tuan? Sebenarnya ramai orang kita ni, dia tak erti nak semayang di hospital. Dia rasa tak cuci duduk hospital tu nak semayang. Jadi kita kena pesan pada dia, kena ajar dia kalau kita erti. Kan? Kalau dia sakit yang berat, maka mungkin dia boleh jamak semayang, tapi tak boleh kosong. Kan? Bukan kata di hospital aja, di rumah pun kalau sakit yang berat, tak payah tak perlu nak semayang, boleh jamak tapi tak boleh kosong aja. Kan? Jadi kita kena tahu keadaan-keadaan itu yang kita mungkin boleh ajar. Orang sakit, dia panik, dia tak mari mikir benda tu. Jadi kita kena ajar dia dan kita kena tanya dia. Kan? Jadi itu di antaranya. Sedangkan sakit itu ialah buah-buah kepada alamat-alamat kematian. Tapi kalau kita tinggal semayang, macam kita tak rasa insaf pula dengan sakit itu. Kan? Bahaya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lagi tanda-tanda kematian. Kalau kita bawa kereta laju, tiba-tiba hari ni selisih, tu tanda nak kena bawa kereta slow sikit. Tapi bila tengok selisih, lagi tekan minyak, tu lagi pelik kita tu. Kan? Lagi kuning, lagi tekan. Jadi itu kena berhati-hati tuan-tuan. Kita kena ingat. Bila Allah marikan tanda-tanda kematian itu, semoga tanda-tanda itu boleh jadi pelajaran untuk kita dan boleh jadi keinsafan untuk kita. Ya? Pertama sekali bila kita teringat mati ni, kita nak buat apa tuan-tuan? Nak buat apa? Kadang-kadang duduk saja tau, nak teringat, mari teringat, kalau aku mati lagu mana? Pertama sekali istighfar kepada Allah SWT, minta ampun dosa kita, banyak dosa kita. Lepas tu kenal balik, ingat balik mana kita berhutang dengan Allah Ta'ala ni, sebab semayang ke, buat puasa ke. Kalau ada berhutang zaman-zaman muda jenis malah-malah dulu, kita bayar balik. Semayang qada balik ke, puasa ganti balik dan sebagainya, kita buat. Selagi mana hak kita mampu buat, kita buat. Dengan usaha itu, semoga kita kuranglah dosa di sisi Allah SWT dan kita mempermudahkan kita dapat rahmat Allah Ta'ala dekat akhirat. Tu je tujuan kita sebenarnya tuan-tuan. Dah, hal lepas dah tu kita nak macam mana? Lepaslah. Jadi kita cover masa kita sedar ni. Kan? Dan last sekali saya nak sebut apa? Dalam satu riwayat diceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annal bahaim ta'lamu minal maut ma ta'lamuna ma akalta minha samina." Seandainya haiwan itu mengetahui mengenai kematian seperti yang kamu semua ketahui berkenaan dengan kematian, maka kamu tidak akan makan lemaknya. Maka orang yang seandainya haiwan itu mengetahui mengenai kematian seperti yang kamu semua ketahui, maka kamu tidak akan makan lemaknya. Maksudnya sini, haiwan pun kalau dia tahu hakikat kematian, haiwan pun tak lalu makan. Tapi kita sedar bak mati ni, makan cukup. Cakap ni pun segar molek ni. Jadi kita sedar bak mati, tapi makan still okey. Lalu je makan. Jadi itu menunjukkan kita kurang ingat bak mati ni. Kita lebih banyak ingat bak hidup ni. Jadi kita sama-sama dah mengambil pengiktibaran supaya kita ni sentiasa ingat akan kematian dan jadikan kematian itu sebagai zikir yang sentiasa, yang paling ampuh lah untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya setakat itu saja yang saya kongsikan tentang pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah datang daripada diri saya yang menyampaikan. Kita sama-sama mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kesejahteraan dan insya-Allah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.